Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila kamu ke surat 354 dan 355. Ayat 354 ini kita masih lagi dalam ayat yang menyatakan manusia pada mulanya bersatu padu di atas kalimah tauhid. Bukan bersatu padu ni kata sepakat dalam semua perkara, tidak. Bukan begitu. Tapi bersatu padu dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersatulah seorang itu apabila mereka sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia Islam, kita Islam. Kalimah tauhid merupakan tanda seorang itu muslim. Apabila dia berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman Nabi Adam, walaupun anaknya berselisih faham dalam masalah jodoh, tetapi masih lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dianggap bersatu padu di atas kalimah tauhid. Dalam perkara-perkara lain, dapur masing-masing, tempat tidur masing-masing, pasangan masing-masing. Tapi jika khilaf dalam pasangan itu tidak membabitkan akidah, maknanya akidah masih tauhid, dia masih beriman. Banyak dosa besar, hatta membunuh diri pun, bunuh diri sendiri pun dianggap dia masih Islam selama dia tidak keluar daripada agama ini dengan pengakuannya, maka dia seorang muslim. Artinya apabila seorang itu muslim, beberapa kehormatannya sebagai manusia terpelihara sebagai seorang manusia muslim. Bagaimana kalau dia meninggal dunia, dia mati di perkuburan Islam, dikuburkan bersama orang Islam. Demikian juga dalam hal-hal harta, hak milik dan sebagainya, masih lagi seorang muslim yang dihormati oleh manusia lain, kecuali apabila sudah berbeza akidah. Itu kita mesti memahami begitu, kerana ini batasan yang telah diberi oleh Islam. Hatta kalau seorang itu terbunuh di medan perang, dilihat daripada sudut lain, dilihat dari sudut dia bersama dalam kalimah tauhid. Jadi kita baca ayat wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qulil haqqu, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min, maka sesiapa yang ingin beriman, falyu'min, hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, sesiapa yang ingin kufur, biarlah dia kufur. Ayat tidak bermakna masih memberi pilihan kepada seorang itu kebebasan dalam memilih beriman, sama ada beriman ataupun mau kufur. Tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seorang untuk kufur. Kebenaran itu daripada Allah, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang itu untuk mukmin, untuk beriman dan untuk kufur. Artinya jika dia memilih kufur, maka kufurlah dia. Jika dia memilih iman, maka imanlah dia. Di mana batasnya? Batas yang menentukan iman dan tidak iman ini dirinya sendiri. Kalau dia sudah menyatakan bahawa dia sudah keluar daripada Islam, maka keluarlah, artinya dia murtadlah. Tapi jika dia masih mengakui bahawa dia seorang muslim, maka muslimlah dia, Islam dia. Inilah dia dulu
dulu orang yang tidak beriman kepada rukun Islam yang ke-6 ke tidak, nama dianya seorang di Pulau Pinang, bekas guru. Dia mengaku bahawa dia seorang Muslim, dia mengaku dirinya seorang Muslim, tapi orang ramai orang tuduh dia kafir. Itu satu silap lah dalam langkah-langkah berdakwah. Dia mengaku dia Islam lah, tetapi Islamnya tidak akan sempurna kecuali dia menyatakan dia bersama dalam Islam dalam perkara halal dan haram. Orang lain, orang Islam tak makan ayam, tak sembelih misalnya, Islam lah dia tu, Islam dari sudut itulah. Tapi kalau dia bawa orang tak sembelih pun dia boleh makan, maka Islamnya masih lagi tetap Islam. Islam ini yang menentukan tanah kubur kita, yang menentukan apa yang harus dilakukan terhadapnya apabila dia mati. Yang wajib disempurnakan terhadapnya ialah letakkanlah dia di perkuburan Islam, selesai setakat itu. Tapi yang lain-lain lagi serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya, sama ada ke surga terus ataupun surga tidak terus. Nanti dulu duduk di tempat bilik menunggu dulu. Orang lain dah masuk surga, kawan-kawan, ibu bapaknya misalnya dah masuk surga, tetapi dia oleh kerana besar sangat dosanya, maka dia hendaklah tunggu. Begitulah. Wa qulil haqqu min rabbikum, ayat ingin menyatakan perkara itu, katakanlah al-haqqu, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Perkataan al-haqqu ini mempunyai banyak makna. Al-Quran juga namanya al-haqqu kerana tidak ada butiran yang tidak benar padanya. Terjemahan harfiahnya al-haqqu ialah maknanya kebenaran. Salah satu daripada nama Tuhan al-haqqu yang 99, al-haqqul wakilu, al-wakilu, al-haqqu, ini nama Tuhan, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Islam juga namanya al-haqqu, al-haqqu min rabbikum, Islam itu daripada Tuhan kamu. Al-haqqu juga maknanya perkataan yang benar. Al-haqqu lawannya batil. Mana-mana perkara yang lawannya al-batil, maka dia al-haqqu. Kalimatul haqqi, kalimatul haqq, ucapan yang benar. Ucapan yang benar namanya al-haqqu. Lawannya kalimatul batil, kalimah yang batil. Jadi dengan pengertian ini, maka kita boleh tengok tempat. Kalau tempat itu boleh diterjemah al-haqqu, maknanya kebenaran artinya Tuhan, kebenaran artinya Al-Quran, kebenaran ialah lawannya al-batil, umpamanya al-haqqu maknanya al-halalu, itu mengikut tempat, tengok tempat. Jadi jika tempat itu sesuai kita terjemahnya al-haqqu, maknanya kebenaran, halal, maka kita terjemah mengikut kesesuaian yang ada padanya. Al-haqqu wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran Islam itu daripada Tuhan kamu. Sesiapa yang membawa suatu ajaran yang lain daripada ajaran tauhid, maka dia tidak boleh diterima. Tapi kalau agama seorang itu tetap mempertahankan kalimah tauhid, la ilaha illallah, maka dia alal Islam. Kalau dia mati Islam lagi. Yang lain-lain lagi serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukannya, kerana apa yang tersembunyi pada hati seseorang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Allah Taala saja yang tahu. Jadi cepat-cepat kita menuduh kafir kepada seseorang adalah sesuatu yang tidak diharuskan oleh ajaran yang ajaran tauhid. Jadi oleh kerana itu banyak agama yang diragui oleh orang Islam kerana dia berbeza dari sudut makanan, dari sudut pergaulan dia berbeza, maka Islam melihat kalimah syahadah dia di mana. Kalimah syahadah dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak boleh menghukum lain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran Islam itu min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Jadi kalau di sini dengan kataan ini, Al-Quran pun masuk dalamnya, kalimah tauhid pun masuk di situ, al-haqqu, Tuhan pun boleh juga, tapi tidak di sini. Tidak di sini. Pasal takkanlah Tuhan itu daripada Tuhan kamu. Tak betul. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang mahu falyu'min, maka dia beriman, dan sesiapa yang mahu jadi kufur, maka kufurlah dia. Ayat pada zahirnya menyatakan pemilihan iman dan kufur ini terserah kepada manusia sendiri. Kalau dia beriman, berimanlah dia. Yakni dia beriman, kemudian dia melaksanakan tuntutan di atas seorang mukmin, seorang yang Islam. Setelah dia mengaku, maka dia beriman maksudnya. Dan sesiapa yang mahu memilih kufur, lalu dia beramal dengan amalan kufur, maka kufurlah dia. Itu maksudnya. Satu kumpulan dalam akidah Islam, kumpulan Jabariyah Jabariyah meletakkan bahawa ayat ini menyerah bulat-bulat kepada manusia untuk dihukum. Hukum dia atas kehendak dia sendiri. Kalau dia kehendaknya mahu jadi mukmin, maka mukmin. Kalau dia mahu jadi kufur, maka jadi kufur. Maka ahli sunnah wal jamaah memperincikan sedikit. Islam itu ialah qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun wa niyyatun. Islam itu ucapan, wa amalun, dan perbuatan. Kalau ucap saja, perbuatan tidak, maka dia tidak akan diterima sebagai seorang Muslim. Sebab ucapan saya saja tidak memadai. Tidak memadai menurut ahli sunnah wal jamaah. Ucapan, qaulun, wa fi'lun, dan perbuatan, wa niyyatun, dan ada niat. Kerana manusia ni kadang-kadang hatinya lain, ucapannya lain, perbuatannya lain. Niat dia ada niat untuk Islam, belum cukup kalau macam tu. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang mahu, maka hendaklah dia beriman, jadi mukmin. Sesiapa yang mahu jadi kufur, maka kufur. Dalam akidah Islam meletakkan masyiah ini masih dipegang oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang kamu mahu tidak akan berlaku kecuali Allah Subhanahu wa taala izin. Kalau Allah taala izin padanya, maka dia jadi seperti mana yang dia akukan, yang dia perakukan. Jadi dengan itu orang lain tidak boleh menghukum, tapi Allah sahaja yang boleh menghukum seseorang itu. Boleh menghukum. Tidak mempunyai khilaf di antara ahli-ahli agama bahawa perkataan tauhid itu adalah kataan yang menentukan seorang itu sama ada Muslim ataupun tidak Muslim, iaitu mengaku beriman, kemudiannya dengan pilihannya sendiri, dengan pilihan hatinya sendiri. Kemudian tafsir dan inzar uslub dakwah. Tafsir maknanya menyampaikan berita gembira. Bukan hanya berita, tapi bercakap itu bercakap dengan perkataan-perkataan yang tidak melukakan hati orang lain. Namanya tafsir. Kemudiannya inzar maknanya menakutkan. Kita bercakap sesuatu yang menakutkan orang, makanya inzar. Dua ini uslub dakwah. Uslub makna gaya orang berdakwah ini ada tempatnya uslub, tempatnya tafsir, dan ada tempatnya pula inzar. Inzar maknanya menakutkannya, menakut. Wujudnya hari kiamat dan ada balasan dosa dan pahala, ada. Itu inzar pun ada, tafsir pun ada. Tafsir mendidik, kita baca, mendidik manusia supaya menjadi insan yang mulia dan bertakwa, taat dan patuh pada perintah adalah baik.
adalah matlamat kebangkitan para nabi dan penurunan Al-Quranul Karim. Tabsyir artinya menggembirakan dan tarhib artinya menggerunkan. Kedua-dua ini, tarhib ataupun inzar, satu makna. Tarhib maknanya menakutkan, inzar juga makna menakutkan. Satu lagi namanya tabsyir. Tabsyir artinya menggerunkan, menggembirakan. Tabsyir menggembirakan. Menggembirakan, seperti menggembirakan seorang itu dengan balasan baik di akhirat, itu maknanya menggembirakan. Tarhib menakutkan, neraka misalnya, memberitahu adanya neraka sebagai balasan kepada orang yang melanggar perintah Allah dan tidak taat kepadanya. Maka uslub dakwah akan menyatakan bahawa pada peringkat itu tarhib boleh dipakai dan tafsir juga boleh dipakai. Kadang-kadang manusia ini tak cukup dengan tafsir, tapi mahu tarhib. Tak cukup dengan menyatakan persediaan surga kepada mereka yang taat kepada Allah. Tak cukup, maulah satu lagi dipakai tarhib. Misalnya lah, ini pun dipakai dalam uslub mendidik anak-anak. Anak-anak jika dia berbuat sesuatu yang baik, mentaati perintah Allah dengan nasihat ibu bapa, maka boleh dipuji, dan jika perlu boleh diberikan kepadanya sedikit hadiah sebagai menghargai atas sikapnya yang mulia. Tetapi jika dia selalu melanggar perintah, tak semayang, Al-Quranul Karim, hadis Nabi menyatakan fadribuhu, hendaklah kamu pukul dia, ghaira mubarrihin, tetapi jangan pulanya melukakan. Pukul, macam mana pukul yang tidak melukakan? Pukul dengan kain, pukul dengan bantal, pukul dengan apa-apa pun, jangan melukakan. Kerana melukakan itu artinya membinasakan. Seorang bapa mendidik anaknya dengan rotan, umpamanya rotan boleh melukakan. Jadi dengan itu rotan bukan satu pendidikan yang boleh diterima secara umumnya. Tetapi hatta sebatan terhadap orang yang boleh disebat, hukumnya boleh disebat, hendaklah disebat dengan ringan saja. Ringan. Sekira-kira seorang yang meletak bukunya di bawah ketiaknya, kemudian bila dia angkat, tak jatuh buku itu. Angkat nak sebat, tak jatuh. Inilah dia sebatan di dalam Islam. Adapun sebatan yang melukakan, dia kena 2 kali sebat, demam umpamanya, ini bukan tidak diizinkan. Sebatan ini membinasakan, malah sebat boleh mematikan jika sebatan itu lain daripada yang dikatakan oleh Islam, fadribuhu. Wa in khiftum wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Wallati takhafuna nushuzahun, dan isteri-isteri yang kamu bimbang mereka itu derhaka pada kamu. Memang derhaka, cakapnya kasar umpamanya, tak dengar, tidak menghormati suami, larangan dan suruhan ini semuanya dilanggar, mana dia suka hatinya. Jadi ini namanya takhafuna nushuzahunna. Bagaimana perintah Al-Quran, fa'izuhunna, hendaklah nasihat mereka dengan nasihat yang baik. Nasihat, kalau tak semayang, nasihatkan mereka supaya semayang. Fa'izuhunna, nasihat dengan nasihat yang mulia, nasihat yang baik, kata-kata yang baik. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji', dan kalau tak dengar juga nasihat yang baik, tinggalkan tempat tidur bersama, pergi tidur kat lain. Begitu. Jadi dengan cara ini boleh mendidik seorang. Wadribuhunna, dan pukul mereka. Pukul ini bagaimana pukul? Pukul seperti yang disebutkan tadilah, tapi ulama menyatakan, ulama tafsir, pukul mereka dengan kayu sugi.
kayu sugi dengan beruh gigi, pukul dengan beruh gigi. Jadi pukulkan dengan beruh gigi, maknanya isyarat kepada mereka hendaklah dinasihatkan dengan cara yang baik. Pukul dengan beruh gigi tidak akan mati seseorang itu, tetapi hina. Jadi lebih hina lagi dengan cara menasihati dengan cara maki hamun. Maki ialah seorang yang derhaka kepada Allah. Ada beberapa perkataan yang boleh digunakan pada mereka. Jika mereka hormati, terima nasihat itu, maka taklah perlu pergi beralih kepada yang kedua dan yang ketiga. Seterusnya, kedua-duanya tafsir dan inzar dan tafsir, keduanya merupakan jalan yang betul. Kedua-duanya merupakan jalan yang betul. Kedua-duanya jalan yang begitu banyak terdapat di dalam Al-Quran yang dimanfaatkan oleh para pendakwah dalam usaha membawa manusia kepada jalan Allah dan mengadakan dan mengabdikan diri kepadanya. Jalan dakwah. Jadi jalan dakwah ini, jalan utamanya ialah mengajak seorang itu mengabdikan diri kepada Allah. Ajar mereka Al-Quran, ajar mereka sembahyang, ajar mereka mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah taatkan ibu bapa dan taatkan kepada suami. Itu pun bergantung pada taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Kalau seorang itu melanggar kerana suaminya tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu hak mereka. Mereka juga sebagai pendakwah, dakwah, tetapi dengan cara yang disebutkan tadilah, gunakanlah nasihat yang mulia. Pada hakikatnya jiwa manusia ada yang keras, membuta apa dia ni? Pada hakikatnya jiwa manusia ada yang keras membatu, tidak mudah terpaut jika diseru dengan kekerasan, dan ada jiwa yang lembut dan tidak perlu lagi kepada kekerasan. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Pendakwah sepatutnya memahami suasana dan bijak membaca jiwa seseorang yang bakal didekati dan disasarkan dakwah kepadanya. Ini terserah kepada pendakwah lah, dia membaca sendiri bagaimana keadaan orang ni. Orang keras hati lain dengan orang yang lembut hatinya. Kalau kita ajak dia pergi ke masjid, dia kata dia menerima, cukuplah, itu namanya hati orang yang lembut. Tetapi kalau kita ajak dia maki, itu lain cara untuk mendekati mereka. Al-Quranul Karim kerap menggunakan uslub targhib. Targhib artinya merangsang. Apabila mengajak manusia kembali kepada kebenaran, kadang-kadang dirangsang dengan nikmat di dunia, dan kadang-kadang dengan nikmat di akhirat. Sebagai contoh, walau annahum aqamut Taurat wal Injil. Maksud apa? Maksudnya orang ni dia ada setengahnya hatinya lembut, setengahnya hatinya keras, dan ada pula setengahnya orang yang sederhana. Dia tengok orang dulu. Kalau orang punya tangan kakinya lebih cepat daripada mulutnya, dia nak bertemu dengan seorang itu, dia menggunakan kekuatan misalnya untuk berdakwah. Islam menolak perkara yang seumpama itu. Ayat yang berikut, walau annahum aqamut Taurat wal Injil, hinggalah seterusnya, itu panduan Al-Quranul Karim dalam dakwah. Jadi sama-samalah kita mengikuti
uslub Al-Quranul Karim apabila mengajak seorang kembali kepada kebenaran. Kebenaran ni bukan nafsu, bukan masu, tetapi kitab suci Al-Quranul Karim menentukan benar ataupun salahnya sesuatu perbuatan. Jadi itulah dia yang Islam memperkatakan, Al-Quran memperkatakan tentang dakwah dan uslub dakwah yang tentunya baik dan berguna kepada manusia. Malah inilah dia undang-undang, kitab undang-undang bagi Islam. Sebelum daripada menyebarkan Islam ni kepada orang ramai, biarlah mereka nampak Islam itu cantik, bersih. Tapi kalau orang nampak Islam itu kasar, Islam ini suka bertelagah dengan orang, maka Islam itu perlu diperbaiki, kerana Islam tidak mengajar begitu kepada seseorang. Sekian dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ajaran ini dengan baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. رب أرني أنظر إلى ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام والأوبئة الفتاكة. وصلى الله على نبينا محمد، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.